Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pertama-tama kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada MMU University, khususnya IU, Institusi Usrah, ya. Dan saya mengucapkan tahniah kepada anda semua sekali kerana berjaya menunjukkan institusi Usrah ini. Sebab ini berkira sebagai satu perjuangan dakwah kalian, tuan-tuan dan puan. Okey, siapa student di sini? Angkat tangan. Semua student. Ada orang luar kan? Okey, turun tangan yang bukan student. Siapa yang bukan student? Terima kasih kerana sudi datang. InsyaAllah saya akan mengadakan beberapa perkongsian berkenaan dengan isu Syria dan khususnya berkaitan dengan isu ISIS yang sekarang melanda dunia. Okay, saya awalnya akan mengadakan perkongsian sedikit penerangan dan kemudian saya akan membuka sesi soal jawab. Dan saya lebih suka untuk sesi soal jawab sebenarnya. Ada yang bertanyakan apa sahaja persoalan dan kemusykilan daripada isu yang melanda sekarang ini. InsyaAllah berdasarkan pengalaman saya yang pernah turun ke Gaza, ke Syria, dan insyaAllah saya akan membuat pencerahan sebaik mungkin, insyaAllah. Okay, pertama-tama kalinya berkaitan isu ISIS di Syria. Okay, sebelum mulanya munculnya ISIS di Syria, tuan-tuan dan puan hadirin, kita kena tahu di Syria ini berlakunya kebangkitan rakyat yang sejak 15 Mac 2011, nak masuk hampir 4 tahun lah. Mac tahun 2015 akan ulang tahun ke-4. Kebangkitan rakyatnya untuk menentang rejim Bashar al-Assad, yang mana rejim Bashar ini sejak pada zaman ayahnya Hafiz al-Assad, mereka ini sudah melakukan kekejaman yang sangat zalim terhadap rakyat Syria keseluruhannya, bukan setakat Sunni, bukan setakat Islam sahaja, malah Kristian, malah Syiah, Syiah sendiri. Dan isu di Syria sekarang ini sebenarnya bermula bukan isu sektarian, bukan isu Syiah, bukan isu Sunni. Ianya isu kebangkitan rakyat untuk menentang rejim yang sangat-sangat zalim. Kebangkitan rakyat ini bukanlah kebangkitan rakyat yang pertama sebenarnya. Kebangkitan rakyat di Syria pernah berlaku pada 1982 di Hama, apabila rakyat bangkit mengadakan demonstrasi aman. Tapi zaman ayah Bashar al-Assad, iaitu Hafiz al-Assad, kebangkitan rakyat itu disambut dan dibalas dengan pembunuhan sebanyak lebih 50,000 rakyat Hama, yang menyebabkan rakyat Hama terbunuh 50,000 orang, dan yang menyebabkan rakyat lain takut untuk bangkit. Apatah lagi pada ketika itu tidak ada media, social media, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter. Jadi berita itu tertutup setakat itu saja, dan berita itu tidak sampai keluar pada Syria, malah hanya berlegap di lingkungan Hama saja. Rakyat Syria di kawasan-kawasan lain, di Idlib, di Aleppo, di Homs, semua tidak tahu. Tak seperti mana kebangkitan Syria yang berlaku kali ini sejak 2011. Kebangkitan kali ini merembak dengan cepat disebabkan oleh media sosial, oleh Facebook, oleh Twitter dan lain-lainnya. Dan apatah lagi kebangkitan kali ini mereka mendapat inspirasi daripada Arab Spring, daripada kebangkitan negara-negara Arab di sekitarnya, di Libya, di Tunisia, di Mesir. Dari situlah mereka mendapat inspirasi bagi mereka kali ini kita bangkit. Dan kebangkitan kali pertama pada Mac 2011 itu adalah kebangkitan yang aman tanpa menggunakan senjata. 6 bulan pertama kebangkitan adalah demonstrasi aman, yang hanya menggunakan berhimpun, berlaung-laungkan kata-kata semangat. Dan 6 bulan kemudiannya rejim Bashar mula
mengarahkan polis dan tenteranya untuk membunuh rakyat Syria. Ini bukan rumus, ini bukan fitnah. Kami sendiri, saya sendiri pernah berjumpa dengan tentera-tentera dan polis-polis Bashar yang sudah membela, dan ini yang menceritakan bahawa 6 bulan selepas kebangkitan Syria pada Mac 2011 itu, mereka diarahkan oleh pimpinan atasan pihak tentera dan polis untuk membunuh rakyat. Jadi mereka ini masih ada hati nurani, masih ada prinsip secara waras, dan jadi mereka belot. Dan jumlah keseluruhan tentera yang belot hampir separuh daripada jumlah tentera Bashar itu sendiri. Tentera Bashar lebih kurang 300,000 orang, yang dah belot 150,000, jadi lebih 50%. Jadi yang belot ni mereka bukannya yang pangkat-pangkat rendah. Yang belot ni adalah pegawai, general, colonel. Bila seorang general pada sebuah camp belot, ke satu camp dia akan belot, dan logik ni bila mana satu general belot, satu camp dia turut belot, jadi setiap camp tu akan ada store senjata dan mereka mendapat senjata. Jadi yang media barat mengatakan bahawa pejuang rakyat di Syria ni adalah konspirasi daripada Israel dan juga Amerika, dan Amerika yang support, yang supply senjata itu adalah fitnah semata-mata. Benar, ada, memang ada, tak nafikan. Ada segelintir grup yang terima bantuan daripada Amerika dari sudut senjata, tapi sangat kecil, antaranya SRF dan juga Harakah Hizbul. Mereka pernah terima bantuan, tapi hanya beberapa kali sahaja, dan itu hanya tak sampai 5% daripada jumlah keseluruhan pejuang-pejuang rakyat di Syria sekarang. Dan bila disebut sebagai pejuang, dalam konteks Muslimnya disebut sebagai mujahidin, boleh dikira sebagai semua rakyat Syria yang tak menyokong Bashar itu adalah mujahidin, adalah pejuang. Sebab apa? Sebab mereka ini bukan sekadar mengangkat senjata. Yang belot, yang awalnya mengangkat senjata adalah tentera sendiri, tentera dan polis, dan tujuan mereka mengangkat senjata itu sebab mereka nak pertahankan rakyat. Awalnya mereka mendapat arahan daripada Rejim Bashar untuk membunuh rakyat. Jadi mereka tak sanggup nak bunuh perkampungan mereka sendiri, tak sanggup nak membunuh orang-orang di perkampungan mereka, di bandar mereka, yang mana dalam perkampungan mereka itu ada mak ayah mereka sendiri. Tak akan mampu nak bunuh mak ayah aku. Jadi mereka belot. Dan pembelotan mereka itulah mereka senjata-senjata yang ada pada mereka digunakan untuk pertahankan rakyat daripada dibunuh oleh Rejim Bashar. Okey. Dan tipu daya Barat ini, yang bila mana Barat mengatakan bahawa pejuang-pejuang di Syria ini disupport oleh Barat, orangnya untuk menjatuhkan Rejim Bashar. Sebab Rejim Bashar ni adalah musuh pada Israel. Jadi pejuang-pejuang rakyat di Syria ini adalah dibakar oleh Israel. Itu semuanya dusta. Sebab apa? Hakikatnya di media masa, mainstream media yang kita baca sekian lama, kita akan dapati Rejim Bashar, Iran dan juga Hizbullah di Selatan Lebanon itu merupakan musuh-musuh Israel. Tapi hakikat sebenarnya, bila saya sendiri turun ke sana, saya turun ke Gaza, saya berjumpa dengan Hamas, berjumpa dengan Brigade Zia Al-Qassam, berjumpa dengan orang-orang di Syria sendiri. Fakta adalah fakta yang sebenarnya, hakikatnya adalah sebaliknya. Bashar, Iran dan juga Hizbullah teman rapat Israel, menjadi buffer daripada Israel. Ini bukannya rumus, bukannya hanya kata-kata kosong. Saya sendiri mengakui ini sebab saya sendiri berhadapan, saya sendiri dapat first hand information. Dan perkara ini diperkuatkan lagi oleh laporan-laporan yang membongkarkan wajah-wajah pekong-pekong sebenar, pekong dan wajah-wajah sebenar Iran, Bashar dan juga Hizbullah. Bila mana pernah satu laporan kapal perang Greece memintas sebuah kapal kontena yang dari arah perjalanan daripada Israel menuju ke Iran, yang mana di dalam kapal kontena tersebut terdapat komponen-komponen jet pejuang F-16 yang disupply oleh Israel kepada Iran, yang menyebabkan kedua dunia terkejut. Bukankah
dalam media mengatakan dalam permusuhan, tapi bisa balik tabir mereka adalah rakan. Dan terbuka lagi pakung dan wajah-wajah mereka bila mana rejim Bashar berlaku kebangkitan rakyat Syria untuk menentang rejim Bashar. Pada tahun 2012, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, pernah mengeluarkan statement mengatakan kami akan mempertahankan rejim Bashar daripada jatuh. Dia menyebabkan seluruh dunia terkejut sekali lagi. Bukan akan membawa Tuhan. Tidak. Mereka lakukan. Disokong lagi pembuktiannya apabila pada zaman ayahnya Hafiz al-Assad, Bukit Golan, salah satu wilayah dalam Syria, diserahkan secara percuma kepada Israel tanpa sebutir peluru diluahkan oleh senjata tentera Bashar, tentera Hafiz al-Assad. Dan bila kita tanya sendiri, kami turun sendiri ke Syria, tanyakan fakta-fakta yang tak pernah diketahui oleh orang ramai sebelum ini, mereka memperakui bahawa Bashar bukan yang musuh Israel. Bashar ini adalah temangan bahawa Israel. Okay? That's why bila berlaku pembangkitan rakyat di Syria, apatah lagi pembangkitan rakyatnya dimonopoli oleh golongan-golongan Islamis. Ini yang menjadi Israel semakin takut semakin turun. Sebab Bashar datuk golongan pujang-pujang rakyat ini yang menjadi mereka berniat untuk mara terus ke Israel untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Okay. Sampai di situ. Dan kebangkitan rakyat berlaku berterusan, dan kebangkitan yang berlaku di Syria ini berlaku dengan cepat, merebak dengan cepat. Bila mana dengan satu isu, bila mana isunya kanak-kanak menulis di dinding, menulis kami mahu jatuhkan Bashar, dan mereka ini ditangkap oleh polis Bashar, dan mereka ini diseksa dan dicabut kuku-kuku kanak-kanak. Dan bila mana ibu bapa kepada kanak-kanak ini menuntut anak-anak mereka pada rejim Bashar, polis rejim Bashar, polis-polis itu respon mereka, kamu lupakan anak-anak kamu, anggaplah anak-anak kamu dah tak ada. Jika kamu mahu juga anak-anak kamu, jika kamu mahu juga anak-anak, berikan isteri-isteri kamu kepada kami tiduri supaya kamu dapat anak baru. Kejam tak? Zalim tak? Itu belum lagi dengan kes rogolnya, maksudnya tentera merogol rakyat, merogol isteri di hadapan suami, membunuh ibu dan anak-anak, mencampakkan kanak-kanak dan orang tua daripada tingkat atas apartmen jatuh ke bawah. Dan hingga sekarang jumlah rakyat Syria yang terbunuh oleh rejim Bashar sudah melebihi 200,000 orang, dan yang menjadi pelarian sudah lebih 7 juta orang. Bayangkan kekejaman rejim Bashar ini melebihi dan melampau daripada kekejaman Zionis Israel sendiri terhadap rakyat Palestin. Sebab apa? Jumlah yang sama 200,000 itu juga dicapai, jumlah yang terbunuh rakyat Palestin pun lebih kurang juga, tapi rejim Zionis Israel melakukannya dalam tempoh masa lebih 60 tahun. Tapi rejim Bashar melakukannya dalam masa hanya 3 tahun. Sangat kejam. Saya sendiri pernah berhadapan dengan tentera Israel. Saya sendiri berhadapan nak turun sendiri ke Syria, dan bukan nak kata Israel tak kejam, memang sangat kejam, tapi rejim Bashar lebih kejam. Dan bila sangat menduka citakan bila sebahagian daripada pejuang-pejuang isu Palestin, termasuk mereka-mereka yang berada di Malaysia ini, ada sebahagian NGO-nya, mereka memperjuangkan isu Palestin, tapi bila isu Syria mereka mendiam diri. Sangat-sangat hipokrit. Sebab apa? Sebab apa saya kata hipokrit? Sebab majoriti rakyat Syria adalah pelarian Palestin. Yang dibunuh, yang dizalimi di Syria adalah rakyat Palestin. Terutamanya di kamp pelarian yang terbesar di dunia adalah kamp pelarian Palestin di Yarmouk, di dalam Syria. Yarmouk ni kalau anda semua boleh lihat di internet, search dari Yarmouk Syria, bandarnya sudah hancur. Hingga kan sudah dikepung rejim Bashar, mereka terputus bekalan makanan, bekalan air dan bekalan elektrik. Hingga kan
sebahagiannya lagi di Wotoh, dan di tempat lain mereka terpaksa makan kucing, terpaksa makan anjing. Bagi mereka halal sebab terdesak, hingga mufti tempatan terpaksa mengeluarkan fatwa sebab mereka dah tak ada makanan, terpaksa makan rumput sebab dah terputus bekalan makanan. Dan itu yang kami NGO kemanusiaan yang saya wakili Malaysia Dewan Australia, ada NGO lain, Syria Care, Muslim Care, yang lain yang aktif dan agresif untuk isu Syria ini. Kami cuba bagi kesedaran dan kefahaman kepada rakyat dunia, bukan kepada Muslim sahaja, kepada non-Muslim. Sebab isu ini bukan sekadar isu agama. Isu ini adalah isu kemanusiaan. Yang dilakukan adalah kejaman yang menindas kemanusiaan itu sendiri. Dan itu apa yang berlaku di Syria, dan kita kena tahu apa yang berlaku di dunia ini bukan semudah black and white, bukan semudah hitam putih. Ini complicated. So kita nak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. So kita kena refer pada mereka yang reliable, mereka yang berautoriti, mereka yang beratur sendiri sebenarnya, mereka yang pernah berhadapan sendiri dengan aktor pelaku yang berada di Syria yang pernah berhadapan sendiri. Bukan sekadar membaca. Sebab kita kena back in your mind bahawa pembacaan kita terdedah pada olahan. Kita lagi pada media mainstream. Saya orang media, saya cameraman, saya pada bidang media. Saya tahu penipuan yang terbuka oleh media, termasuk media Malaysia lah. Sulawesi ada pernah 2-3 media yang pernah manipulate media kenyataan saya. Dan apa yang kita baca tu kadang-kadang tak sama apa yang realiti. So kadang-kadang terbalik, yang hero dikatakan sebagai group, sebagai hero. Dan di sini saya nak bongkarkan, bagi pencerahan, perkongsian berkenaan dengan isu ISIS. Siapakah mereka, adakah tajuknya pejuang atau pengkhianat. Saya lebih suka tajuknya pejuang atau petualang, samalah pejuang atau pengkhianat. Di Syria ini, dalam isu ISIS di Syria, sebelum munculnya ISIS pada pertengahan tahun lepas, pada pertengahan 2013, tidak ada ISIS di sini, tak kenal nama ISIS ataupun IS ataupun ISIL, semuanya yang sama. Mereka ini semuanya berada di dalam grup Jabhah Nusrah. Kalau anda follow dalam isu Syria, mereka ada kenal nama Jabhah Nusrah. Dan sebelum pertengahan 2013, pertengahan tahun lepas, nama Jabhah Nusrah sangat buruk di Syria. Kerana apa? Kerana kejaman mereka dan kerana kezaliman mereka dan kerana keholuan mereka, kemelampauan mereka. Kenapa? Kerana dalam Jabhah Nusrah ni ada kumpulan-kumpulan sebahagiannya yang ekstrim, yang keras, terlalu keras. Tapi ada sebahagian yang lain yang lunak, yang toleran. Dan dalam Jabhah Nusrah itu sendiri berlaku krisis pertindihan kuasa, kerana sebahagian yang keras itu, sebahagian yang ekstrim itu tidak gemar dengan perlakuan sebahagian daripada mereka yang toleran. Bagi mereka nak bunuh je, bagi mereka nak berperang saja. Jadi saya first misi saya ke Syria pada Mei 2013, dan ketika itu tidak baru ura-ura nak muncul nama ISIS. Mereka ni masih lagi dalam Jabhah Nusrah. So setiap kali naik van nak menghantar bantuan kemanusiaan, kami akan lalu checkpoint oleh penyanyi tempatan, oleh penjaga tempatan. Antaranya bila kita lalu checkpoint Jabhah Nusrah je, kita punya escort kita punya NGO yang tempatan yang kita bersama tu, dia kata hide your camera, it's Jabhah Nusrah. Maksudnya punya rakyat tempatan takut dan tak suka dengan Jabhah Nusrah. Dan sebab dia orang ni sensitif sikit dengan kamera, nampak kamera memang rampas dan colek yang boleh tidur. Dan misi kedua saya pada Ramadan 2013, iaitu pada bulan 8
Ketika itu saya mengalami satu keadaan yang sangat berbeza, di mana nama Jabah Nusrah ketika itu sudah clean, sudah clear. Rakyat tempatan mula suka menjadi tempatan, tempatan mula suka. Sebab golongan-golongan ekstrim itu sudah berpecah dalam Jabah Nusrah yang keluar dan tubuhkan ISIS. So yang tinggal baki dalam Jabah Nusrah itu adalah mereka-mereka yang toleran, mereka-mereka yang boleh bekerjasama dengan grup-grup pejuang-pejuang lain. Sebab di Syria ni sangat banyak fraksi pejuang kan? Banyak grupnya ratusan hingga ke ribuan. Cuma sekarang mereka sedang bergabung di bawah nama-nama tertentu, di bawah nama grup besar. Asalnya sangat banyak dan sangat tak tersusun dan sangat tak well coordinated. Dan sekarang dah mula tersusun. Dan ketika sebab pada bulan Julai tahun lepas secara rasmi mereka keluar dan menemukan ISIS. Dan yang tinggal dalam Jabah Nusrah ialah mereka-mereka yang toleran, mereka bersama yang dari berkongsi walimah ni hati rampasan perang yang nampak pada Jabah Nusrah perang hati rampasan itu dan mereka boleh pakai juga itu boleh berkongsi, boleh berkoordinasi untuk melakukan serangan bersama untuk serangan terhadap Jabah Nusrah. Dan itu apa yang berlaku. Dan mereka-mereka yang ekstrim ini dah semua masuk dalam ISIS dan mereka ni terus continue sambung buat kacau. Kekacauan itu dah dilakukan berbulan-bulan sebelum media barat highlight, sebelum media barat up isu itu. Kami yang dah berkali-kali ke sini dah kenal siapa tu ISIS sebelum anda semua kenal, sebelum media-media di Malaysia kenal. Malah pada misi ketiga saya pada Aidiladha tahun lepas, pada bulan 10, saya ada buat satu video liputan khas ringkas berkenaan dengan isu pembalahan pejuang-pejuang di Syria, itu khususnya isu ISIS lah. Dan pada ketika itu pun tak ada siapa lagi orang dunia yang kenal ISIS. Saya pernah buat video pembongkaran tentang ISIS. Apatah lagi pada Syawal ni saya balik Malaysia, kami begitu bulan Ramadan. Syawal ni ada satu grup NGO di Malaysia, Syria Care, dicolek oleh ISIS. So benda tu semakin merebak nama buruk ISIS tu. Dan grup Malaysia yang dicolek ini hingga ada kejadian salah seorang yang escort mereka ini terbunuh. Yang bila saya sebut escort ni kena faham, sebab di Syria ni adalah medan perang. Jadi kami masuk ke Syria, kami NGO kemanusiaan hanya deal betul-betul purely 100% berkenaan kemanusiaan. Tapi kami di-escort untuk tujuan keselamatan oleh pejuang-pejuang tempatan. Itu bukan bermaksud kami support dan dipanggil senjata. Tidak, cuma di-escort macam mana, macam VIP daripada luar negara lah, datang Presiden US ke, datang kayak ada polis escort. Itu kurang itulah konsep. Cuma di escort dalam isu Syria dia dicolek tadi. Orang Malaysia ada NGO Malaysia dicolek dan dia orang di escort oleh pejuang Harasham, nama pejuang tu, grup Harasham. Dan salah seorang daripada mereka terbunuh, namanya Abu Ubaidah. Dia benar berlaku perlingkahan dengan okey, ada yang minta diri kan. Minta maaf, orang macam nampak? Okey, maaf. Okey, tapi tak didengar kan? Tak payah ulang Alright. Dan bila isu Syria dicolek dan salah seorang escort mereka terbunuh bila mana berlaku pernikahan antara ISIS dan juga Al-Syam. Sebab apa? Sebab waktu tu mereka ditahan oleh grup ISIS ini, yang grup ISIS memperkenalkan diri mereka sebagai Al-Syam. Sedangkan grup pejuang yang escort NGO Malaysia ketika itu adalah Al-Syam. Dan antaranya top leader namanya Abu Ubaidah. Dia kata, kamu nak tahan kami? Kamu siapa? Kami Al-Syam. Dia orang tutup muka, semua pakai mask. Bila Abu Ubaidah cakap, betul ke kamu Al-Syam? Ya, kami Al-Syam. Siapa kamu? Kamu kenal saya? Tak kenal. Mustahil kamu Al-Syam. Saya Abu Ubaidah dari leadership adalah Al-Syam. Jadi ISIS itu terbongkar nipuan mereka. Tak, kami pada Jabah Nusrah yang boleh kata mengaku pertengkahan dan juga ISIS tembak kaki dia depan NGO Malaysia.
Sebab itu dia orang semua dah diikat, dah tiga buah kereta dan sebuah lori yang membawa bantuan kemanusiaan semua dah dirampas. Lori tersebut nilai bantuan kemanusiaan lori tersebut $30,000. Dirampas dan dicolek. Kebetulan waktu mereka lalu satu bila colek dia orang nak bawa ke markas pengkalan ISIS di Aleppo, mereka akan melalui banyak lagi checkpoint yang lain. Jadi bila mereka lalu ke Mujahidin, dia kata, siapa kamu dan siapa orang yang kamu bawa ni? Dia orang yang ISIS ni cakap, ni kawan kami. So lepas sampailah satu checkpoint ni dijaga oleh Mujahidin Nuruddin Az-Zinki. Tak sama. Dia dalam kereta belakang, kereta dua kereta yang depan dah terlepas checkpoint tu, kereta yang paling belakang. Orang kita yang dulu tempat tunjukkan tangan terikat pada checkpoint tu, dan mereka tahu kata inilah kereta terikat. Mujahidin Nuruddin Az-Zinki itu roger pada grup yang lain, dan mereka pergi buru ISIS yang menculik NGO Malaysia ni, dan mereka pergi kepung bekalan ISIS yang terbesar di Aleppo. Dan di situlah antara isu-isu besar yang jenazah yang besar yang dilakukan oleh ISIS. Dan alhamdulillah NGO kita dilepaskan. Cuma ni barang-barang yang dirompak ni tak lepas. Ada jam tangan di NGO tu dah dicuri semua. Itu antaranya. Time tu bila berlaku tu kami NGO Kaitan Syria dapat tahu, dan kami tak nak buat apa-apa statement lagi. Sebab kami kalau boleh tak nak berita berkenaan dengan peninggahan pecah-pecah di Syria itu disewakan. Sebab poin utama dia sebab nak jatuhkan Najib Bashar Zahid. Tapi Mujahidin menjadi kat Syria juga mengambil pendekatan untuk tidak menghebahkan dan tidak mahu gaduh dengan ISIS sesama Sunni yang poin utama dari Malaysia. Tetapi kebaikan dan yang dilakukan oleh Mujahidin tempatan tak nak gaduh dengan ISIS dibalas dengan kaitan oleh ISIS. Sebab bila pejuang tempatan di Syria mengambil sikap tak nak menghebah-hebahkan, tak nak membesar-besarkan isu pertelingkahan antara mereka dengan ISIS mengambil kesempatan pada tindakan Mujahidin tempatan itu dengan menyebarkan kepada penduduk dunia propaganda yang sebaliknya. Mereka mula menghebahkan kepada penduduk dunia bahawa mereka ini ditindas di Syria, dan kemudian menghebahkan kepada penduduk dunia bahawa mereka ini ditikam belakang dan dibunuh oleh hujang-hujang di Syria. Mereka mengatakan mereka dirompak di Syria, mereka mengatakan mereka ditindas. Perkara yang sebaliknya berlaku, sedangkan mereka yang buat. Jadi yang saya boleh katakan, ISIS ini sangat pandai menggunakan media. Sangat pandai menggunakan media. Sebab apa? Sebab dalam konsep media, bila dua pihak teragah, A dan B teragah, si B ni yang pendekatan tak nak besar-besarkan, tak nak pedal lebih, aku diam diri je. So si yang A, B, yang C, orang ketiga tak tahu cerita pergaduhan A dan B. So yang B ni yang pendekatan diam, tak nak besar-besarkan, tak nak pedal lebih. Tapi yang A ni yang ambil kesempatan, dia pergi beritahu C, "Oi, aku kena bunuh dengan B, aku kena tikam belakang dengan B, aku kena halau, kena seksa, kena rompak, kena khianat oleh B." Jadi dalam konsep media ni, berita apa yang pertama sampai kepada kita dalam pernikahan antara dua pihak, secara subconsciousnya kita nak terima berita daripada segi berita itu dia repeat. Jadi pihak B iaitu pejuang tempatan ini yang asalnya mengambil pendekatan husnuzon, sangka baik, tak nak gaduh, tak nak besar-besarkan, pendekatan yang asalnya positif ini memakan diri. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa menjawab balik hujah-hujah yang ada dakwah yang dah disebarkan oleh ISIS. Sebab apa benda ni dah sampai ke seluruh dunia, sampai ke Malaysia sekali, sampai kan orang Malaysia tanya kami, apa berlaku antara Mujahidin di Syria, sedangkan kami tak nak hebatkan berita, tapi dah sampai ke rakyat Malaysia. So nak tak nak Mujahidin pejuang tempatan terpaksa
berusaha lebih keras untuk memberi pencerahan yang sebenar, tapi masih lagi tak nak berperang dengan ISIS, masih lagi tak nak bertingkah dengan ISIS. Sebab apa? Sebab poin utama nak melemahkan rejim Bashar. Bila mana pejuang tempatan masih lagi mengambil sikap Husnuzon, mengambil sikap tak nak bertingkah, ISIS berterusan melakukan jenayah, membunuh para mujahidin tempatan, pejuang-pejuang tempatan, merompak rakyat-rakyat tempatan, membunuh dan memburu top leadership mujahidin di tempat di Syria, yang mana top leadership ini menjadi most wanted oleh Bashar. Dan hinggalah pemuncaknya pada Disember 2013, salah seorang doktor perubatan yang bertugas di dalam sebuah grup pejuang di Syria dibunuh dengan kejam, disiksa dengan kejam, dan cara siksaannya sama dengan cara siksaan rejim Bashar al-Assad. Dan jenazahnya dipulangkan kepada mujahidin tuan punya kepada grup asal doktor tersebut. Ini yang menjadi punca pejuang-pejuang tempatan menjadi tak dapat tahan sabar lagi. Dah menjadi beyond the limit, dah terlalu melampau. Sebab apa? Sebab kemunculan ISIS ni sangat-sangat memberi manfaat kepada rejim Bashar. Setiap tempat yang dibebaskan oleh mujahidin, bila bertempur dengan rejim Bashar dapat bebaskan sesuatu kawasan, ISIS akan take over di belakang, akan bunuh mujahidin yang membebaskan sesuatu kawasan. Bila video dan menipu penduduk dunia pula tu, dengan claim video-video yang mujahidin tempatan bebaskan kawasan tu, jangan download video tu, jangan up balik, jangan letak logo dia orang, letak watermark dia orang. Dan watermark tu tak full pun, nampak lagi watermark mujahidin asal yang bebaskan kawasan tersebut. Dan yang sangat fishy-nya, sangat muskilnya bila mana ISIS take over satu kawasan yang dah dibebaskan oleh Bashar, bunuh mujahidin yang bebaskan kawasan Bashar. So sekarang yang berada di front line adalah siapa? Adalah ISIS. So kedudukan mereka adalah paling hadapan di front line sebab orang dah take over kawasan yang mujahidin dah bebaskan. So kedudukan mereka sekarang paling front line berhadapan dengan tentera Bashar. Dan bila mereka berhadapan dengan tentera Bashar, majoritinya tidak ada pertempuran, tidak ada pertempuran, seolah kawan. Awalnya hanya perasaan mujahidin tempatan hanya Syak dia mahu ini Bashar je. Banyak ada benda tak kena, banyak tanduk mereka ini memberi manfaat kepada Bashar. Sampai kemuncaknya bila mana mujahidin tempatan terpaksa memerangi ISIS sebab apa? Terlalu memberi imej buruk kepada pejuang tempatan dan terlalu merosakkan perjuangan rakyat Syria. Tikam belakang sampaikan rakyat pejuang Syria berhadapan dengan Bashar, ISIS tikam ke belakang. So sekarang terpaksa menghalalkan senjata ke depan ke belakang. Dulu tak cukup. So mereka terpaksa ambil keputusan untuk memerangi ISIS. Dan bila mereka memerangi ISIS, kemuncaknya berlaku pada Disember 2017 dan Januari tahun ini 2014. Mereka menghalau ISIS daripada Aleppo ke Idlib. Mereka menghalau ISIS keluar daripada pengkalan mereka yang terbesar di Aleppo. Bila ISIS dihalau keluar, mereka mendapati di dalam pengkalan tersebut terdapat penjara yang sangat besar. Di dalamnya terdapat pejuang-pejuang Syria yang ditangkap, di dalam terdapat rakyat-rakyat Syria yang ditangkap, di dalam terdapat NGO yang ditangkap, yang dicolik, dan di dalamnya terdapat media-media yang ditangkap, disiksa dan dibunuh. Dan cara penyiksaan yang lebih kurang daripada cara penyiksaan Bashar. Dan yang sangat fishy, bila mana kami sendiri, bila mana ISIS masih lagi berada di dalam Aleppo, kami berkali-kali band kami lalu depan pengkalan ISIS. Pengkalan dia sangat besar, sangat terbuka, sangat open, sangat obvious berbanding dengan pengkalan-pengkalan mujahidin lain yang camouflage. Sebab dalam dunia, dalam konsep ketenteraan, setiap pengkalan sudah camouflage, musuh tak tahu. Tapi pengkalan ISIS sangat besar, sangat open. Malah Aleppo yang sudah terputus pengkalan elektriknya sudah lebih 3 tahun, tapi pengkalan ISIS ada elektrik. So malam-malam terang-terang.
di saat pada Aleppo gelap gulita. Dan muskilnya pangkalan ini tidak pernah dibom oleh pesawat udara Tentera Bashar, yang pesawat udara ini hampir setiap jam mengebom Aleppo. Kami yang berada di Aleppo, setiap kali misi dengar je bunyi kapal terbang, rasa fobia. Sebab apa? Nampak dia boleh jatuh. Itu tak nampak. Sekarang mereka gunakan bom barmil ataupun barrel bom. Dia Tentera Bashar nak jimat, daripada guna bom-bom yang mahal, bom-bom konvensional, mereka cipta bom sendiri, guna tong drum, isi TNT dan jatuhkan daripada helikopter. Dia jatuh, kekuatan dia akan menghancurkan sebuah bom 5 ke 6 tingkat. Dan pangkalan ISIS tak pernah mampu langsung. Sedangkan di saat ketika itu pangkalan-pangkalan mujahidin lain, pangkalan-pangkalan pejuang Syria lain yang camouflage, yang tertutup dan tersembunyi pun dibom. Ada yang tak kena. Bukan setakat kami, NGO yang datang ke Syria, dia rasa rakyat tempatan rasa. Dan rakyat tempatan sangat muak dan sangat benci dengan ISIS ini. Sampai mereka tuliskan poster-poster dan plakat-plakat di masjid dan juga di dinding. Mereka katakan, kamu datang ke Syria, kamu janji untuk bantu kami untuk jatuhkan rejim Bashar al-Assad. Tetapi sekarang kamu yang membunuh kami. Jika ini kamu buat, lebih baik kamu keluar. Sebab apa? Sebab analoginya, saya boleh bagi analogi mudah untuk kita faham. Dia seolah sebuah rumah yang dimasuki perompak, sebuah rumah yang dimasuki penjenayah. Tuan rumah tak cukup kekuatan untuk lawan penjenayah tersebut. Jadi dalam keadaan tak cukup kekuatan, dalam keadaan desperate, kita datang orang luar yang tuan rumah tak kenal, cakap kat tuan rumah, tuan rumah ada perompak masuk Kalau, ya ada perompak masuk, boleh saya tolong kamu tak nak jatuhkan perompak tu, nak kalahkan perompak. Boleh. Dalam keadaan desperate, kita siapa saja dalam keadaan desperate, kita akan tolong, terima bantuan pada sesiapa saja, rupanya tak kenal orang tu. Bila orang luar tu datang nak tolong tuan rumah untuk kalahkan perompak, belum sempat perompak dikalahkan, itu orang luar tu nak pergi macam-macam kat tuan rumah. Tuan rumah, nanti kalau perompak ni kita dapat kalahkan, aku nak TV 40 inci tau, aku nak ruang tamu tau, aku nak bilik tidur ni cantik semua di hak aku. Tuan rumah ni, kau ni apa niat sebenar kau? Apa niat sebenar kamu? Nak tolong aku untuk kalahkan perompak ke? Ke nakkan rumah aku ni? Perompak tak kalah lagi, jenayah tu tak kalah lagi, tak dikalahkan lagi, tapi dia dah klaim macam-macam, nak macam-macam. Bila tuan rumah pertikaikan kepada orang tua yang datang tolong tadi, kau ni nak tolong aku ke nak tolong aku kalahkan jenayah ke nakkan rumah aku ni? Kalau kau nakkan rumah aku ni, sama je panggil kau dengan, sama je, tak ada beza kau dengan perompak nakkan rumah aku. Jadi bila tuan rumah pertikaikan niat sebenar orang luar yang datang tolong tadi, orang luar yang datang tolong tadi cakap, tuan rumah, engkau pertikaikan niat aku, engkau kafir. Sebab engkau pertikaikan niat aku, engkau kafir. Bila engkau kafir, engkau tak layak dalam duduk dalam rumah ni, aku patut bunuh engkau. Itu yang berlaku di sini. Itu analogi mudah yang saya nak sampaikan kepada tuan dan puan untuk faham apa yang berlaku di sini. Orang luar datang tak mendalami dan mengenali budaya di Syria, tak pernah bergaul pun. Sekarang mereka tuduh dan labelkan orang-orang di Syria itu sebagai kafir, sebagai non-Muslim dan layak dibunuh. Bashar tak datang lagi. Sekarang mereka, ISIS yang membarangi rakyat tempatan, ISIS yang membarangi pejuang-pejuang tempatan, dan jumlah rekod hingga Mac 2014. Betul tak nafikan ISIS ada berperang dengan rejim Bashar, dengan Tentera Bashar. Cuma dia dalam rekod bom kereta ataupun amalan istishhadiah sebagai bom jihad ataupun bom kereta itu, ISIS pernah hantar bom kereta kepada rejim Bashar hanya sebanyak 5 buah bom kereta. Setengah orang bawa kereta bom diri dengan kereta itu. Tapi kepada rejim Bashar dia hantar 5 bom kereta, tapi kepada mujahidin tempatan
Rekod sehingga Mac 2014, mereka menghantar lebih 20 buah kereta kepada menjadi tempatan. Dengan siapa mereka nak berperang? Siapa mereka ni sebenarnya? Dan bila mana menjadi tempatan memerangi mereka, menghalau mereka keluar dari Syria, dan di antara mereka ditangkap, ISIS ditangkap oleh menjadi tempatan, janggut panjang macam menjadi tempatan, duduk lawangnya Allah Akbar macam jihad sebenar. Tapi bila diselak dengan baju, ada tatu Bashar. Bila diselak baju, ada tatu Al-Husain, yang Husain Syiah. Sebab dalam faham konteks di Syria ni, dan non-Muslim faham konteks di Syria ni, asalnya bukan isu sektarian, asalnya bukan isu peperangan antara Sunni Syiah, tapi lepas 6 bulan pertama keputusan rakyat Syria yang aman tersebut, mereka Bashar mula mengarahkan tentera dan polis untuk membunuh rakyat. Dan pada ketika itu Bashar mula memainkan sentimen Syiah untuk dia dapatkan sokongan dari Syiah seluruh dunia, masuk Iran dan Hizbullah. Sebab apa? Sedangkan isu di Syria adalah isu rakyat jatuhkan kerajaan saja. Tapi Bashar tak menggunakan isu Syiah berperang ini sebab dia nak dapatkan sokongan daripada Iran dan Hizbullah yang dari Iran dan sekarang Iraq yang maksud pimpinan Syiah. Sebab apa Bashar menggunakan sentimen Syiah? Sebab kalau dia tak gunakan sentimen Syiah, Iran, Hizbullah dan Iraq akan tolong Bashar. Sebab apa? Sebab ni isu internal, isu rakyat jatuhkan kerajaan yang zalim. Apa kena dengan Iran? Kalau Iran sendiri, apa kena dengan aku? Itu isu rumah tangga kau, isu dalam mana kau. Kalau sertakan sendiri apa kena dengan aku? Jadi kalau dia tak gunakan sentimen Syiah, maka Bashar akan dapat support daripada Iran, daripada Hizbullah, daripada Iraq. Jadi mereka menggunakan sentimen Syiah yang menyebabkan Syiah di Timur Tengah berapi-api, bersemangat untuk tolong rejim Bashar. Sedangkan kalau nak faham berkaitan dengan Syiah yang dianuti oleh rejim Bashar ni, dalam Syiah itu sendiri ada mazhab-mazhab yang lain. Maksudnya dalam Syiah sendiri pun, Syiah yang dianuti oleh rejim Bashar tu dikira sebagai mazhab Syiah yang sesat di kalangan Syiah yang lain. Tapi sebabkan dia main dengan Syiah, maksudnya Syiah tempat lain tak terima, kau Syiah yang sesat. Syiah yang lain kata dia Bashar dia sesat, Syiah Alawi, Syiah Nusairi yang lainnya. Jadi tapi bila dia main dengan sentimen Syiah, sentimen perang akhir zaman, jadi sentimen Syiah di Timur Tengah datang tolong support dia. Jadi dia dapat kekuatan itu selain daripada kekuatan dari Rusia dan China sendiri. Sebab Bashar ni, parti ini adalah parti bas, iaitu parti sosialis, yang mana sosialis ni juga ada komunis lah, dapat support dari Rusia dan juga China. Apatah lagi di Syria ada kekuatan tentera laut Rusia. Jadi yang saya katakan tadi, yang isu asalnya bukan isu mazhab, tapi sekarang dah bila dah kompang mazhab dipukul dan dipalu, maka secara tak langsung sekarang isu dah menjadi isu antara perang antara Sunni dan Syiah. Sebab kalau tanya penduduk Syria sendiri, yang ketika sebelum revolusi, sebelum kebangkitan rakyat dan sebelum perang, rakyat Sunni boleh hidup aman, berjiran aman dengan Syiah. Memang adalah kekejaman yang diorang lakukan, tapi majoriti masih hidup secara aman lah. Dan bila ISIS muncul pada tahun lepas, mereka lakukan kekacauan, dan bila menjadi tempatan bongkarkan ISIS ni, serang ISIS, halau ISIS, tawan ISIS, bongkarkan. Tadi bila tengok selak baju, ada tatu Bashar, ada tatu yang Hussein Syiah daripada tentera Bashar sendiri. Kemudian bila tawan lagi cek poket, ada pasport daripada Iran, ada pasport khas, pasport tentera polis Iran, ada spy dari Iran, ada tentera revolusi Iran, ada tentera dari Iraq. Jadi orang ni di belakang ISIS itu adalah Syiah. Maksudnya di belakang ISIS itu adalah Iran, di belakang ISIS itu adalah Bashar sendiri.
saya gelarkan, saya namakan mereka ini sebagai the created enemy, musuh yang dicipta. Sama seperti mana media sebelum ini, media barat menipu dunia mengatakan Iran, Hezbollah dan Bashar adalah musuh Israel, sedangkan mereka adalah secara balik targetnya mereka berkawan. So itu yang saya namakan sebagai the created enemy. Mereka katakan mereka ini sebagai musuh. Sebab apa? Sebab mereka nak bermain dengan sentimen. Sebab dalam Islam ada satu slogan, nak tengok di mana siapa yang betul, siapa yang benar, siapa yang salah, lihatlah di mana arah anak panah musuh tuju, di mana arah tuju anak panah musuh. So bila musuh hitam kat situ, itulah hero sebenar umat Islam. Barat tahu kelemahan umat Islam, tahu berpegang dengan konsep tu. Jadi dia ciptakan musuh palsu. Kononnya itu adalah musuh Barat, kononnya itu adalah musuh Bashar, sedangkan itu adalah geng dia. Benda ni adalah sejarah yang berulang. Sebab umat Islam pernah tertipu dengan revolusi Iran pada 1979, puluhan tahun semua ramai tertipu, termasuk ulama-ulama besar. Dengan isu Syria berlaku, hikmahnya Allah turunkan, hikmahnya Allah membuka pokok-pokok Syiah di Timur Tengah yang sebenarnya adalah rakan-rakan pada Israel. Dan bila Barat tahu bahawa rakan-rakan mereka watak-watak yang mereka cipta ini, Iran, Hezbollah dan Iraq dan juga Bashar ini, watak-watak itu terbuka pekungnya, jadi mereka cipta watak baru. Siapa watak baru? ISIS. Sebab apa? Sebab setiap sampai ke sekarang, sampai ke isu Kobani sekarang, ISIS menyerang Kobani, salah satu wilayah di utara Syria yang tak ada sebab pun nak serang, tak ada Bashar pun, tak ada tentera Bashar waktu itu. Semua ni memberi manfaat kepada Bashar. Apatah lagi bila mereka claim mereka dapat tawan Mosul di Iraq. Jadi yang bertasuk-tasuk dan berkagum-kagum ISIS yang kata, dia adalah pertolongan Allah. Sedangkan Mosul ditawan oleh ISIS tanpa sebarang tentangan daripada tentera Iraq. Tentera Iraq yang diwujudkan dan dibentuk oleh US. Mereka mendapat arahan, tentera Iraq mendapat arahan daripada pihak atasan, tinggalkan Mosul, tinggalkan segala persenjataan berat, termasuk kapal Abrams, kereta perisai, truk-truk Humvee, segala senjata berat, tinggalkan. Jadi ISIS yang ketika itu jumlahnya hanya 800 orang dapat kalahkan tentera, kononnya dapat kalahkan tentera Iraq yang jumlahnya puluhan ribu di Mosul. Dan ISIS melawan propaganda. Ini adalah pertolongan daripada Allah, tentera yang kecil dapat kalahkan tentera yang besar. Sedangkan itu adalah konspirasi. Dan sangat tidak logik lagi apabila persenjataan yang mereka dapat, yang kolonial Ghanimah, kolonial rampasan perang ini, mereka bawa ke Kobani di Syria yang jaraknya daripada Mosul beratus-ratus kilometer, bawa ke Kobani, serang Kobani, rakyat Syria berbangsa Kurdish di Kobani, bawa ke serang Kobani yang tak ada sebab nak serang, tak ada Bashar, tak ada tentera Bashar di situ, malah rakyat Kobani ini menjadi Sunni. Sedangkan kalau ikut logik, ISIS betul nak kalahkan, nak bantu rakyat Syria, nak jatuhkan rejim Bashar, kenapa mereka tak bawa segala kelengkapan persenjataan yang sangat mewah tersebut ke Damsyik yang jaraknya lebih dekat daripada Kobani, berbanding Kobani, jaraknya lebih dekat ke Mosul, dan sangat special lagi, sangat musykil lagi apabila persenjataan yang mereka dapat itu masuk kenderaan khusus. Kita kena ingat, kereta kebal, kereta perisai, Humvee, semuanya itu adalah kenderaan khusus tentera, bukannya kenderaan komersial. Kena faham, kenderaan tentera spare partnya adalah spare part khusus, bukannya spare part komersial yang boleh dapat daripada supplier untuk truk-truk komersial. Tidak, mereka ada spare part khusus. Sejak Mosul ditawan dan senjata barat ini dibawa ke Kobani yang jaraknya beratus-ratus kilometer, yang perlu
perlukan yang kenderaan berat ini perlukan servis yang sangat sangat intensif, yang sangat keras. Daripada mana? Masih dapat sepat. Dan persenjataan berat ini termasuk kaki kebal semua ini bukan sembarangan orang boleh bawa. Perlu kursus khas. Tak semua orang boleh bawa. Tak semua orang boleh bawa. Tapi saya boleh operate benda tu. Jadi tetapi dia boleh bawa dan sampai ke korban. Saya boleh kes tu. Kita dah gambar-gambar ISIS. Ada gambar satu gambar tu. Dengan dia terselak. Dia dengan ada satu tentera contractor Blackwater daripada US. Semua tertipu. Sebab apa mudah tertipu? Hanya kerana mereka simpan number, hanya kerana mereka lawan Allah Akbar, hanya kerana mereka ungkapkan beberapa patah ayat Quran berkaitan dengan jihad dan perang hari lama. Mereka bunuh orang Sunni sendiri. Mereka bunuh orang Kristian Yazidi di Iraq. Tetapi yang kononnya lepas mereka tawan Mosul, kononnya mereka nak mara ke Baghdad, nak jatuhkan kerajaan Nuri al-Maliki, kerajaan Syiah di Iraq. Sampai sekarang Baghdad tak kena tawan lagi. Dah tak kena tawan. Segala kelengkapan yang dia orang dapat, kononnya dia orang dapat tu nak bawa ke Kobani yang beratus-ratus kilometer jauh daripada Baghdad. Dia tak bawa ke Bashar. Kononnya nak berperang dengan Bashar. Dia tak bawa ke Baghdad. Kononnya nak jatuhkan rejim Nuri al-Maliki. Siapa mereka? Dengan siapa mereka nak berperang? Siapa yang masih boleh berfikiran secara waras? Anak-anak pun boleh nampak macam ni. Ada yang nak itu di Syria dan di Iraq. Secara gelojoh ni mereka lantik Al-Baghdadi sebagai khalifah. Sebab apa? Mereka tahu, Barat tahu umat Islam ketajusan hero untuk menyelamatkan isu-isu umat Islam seluruh dunia. Umat Islam ketajusan khalifah sebagaimana hebatnya gemilangnya zaman Khalifah Utsmaniyah, khalifah yang sebelum Utsmaniyah. Gemilangnya nasib umat Islam ketika itu. Barat tahu kita inginkan kembali zaman kegemilangan khilafah. Jadi mereka cipta khalifah palsu, khalifah ni segera. Terlalu gelojoh nak lantik sebagai khalifah. Dah lantik, gelojoh nak lantik sebagai khalifah. Lantik pada bulan puasa baru ni dan terus war-warkan seluruh dunia. Khalifah sudah muncul. Siapa tak bai'ah pada dia, murtad. Siapa yang tak bai'ah pada murtad dan murtad, siapa yang murtad halal dibunuh. Nampak tak? Apa tujuannya? Sedangkan jemaah jihad di seluruh dunia yang sudah lama, sudah otai, sudah lama pernah muncul di dunia, tak segelojoh tu nak munculkan khalifah. Tak segelojoh tu nak lantik khalifah, nak lantik Amirul Mukminin dan jemaah jihad di seluruh dunia pun mereka pun bukan sahaja orang buat, bukan setakat menjadi siap menjadi. Saya buka soalan, siapa nak tanya soalan? Sila. Sila, tanya soalan.